ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Fidai, kepada Tuan Bilal ahli Jawatankuasa Masjid, ahli Jawatankuasa Khuriyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita sambung balik muzakarah kitab Baquratul Amani yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ni kita sambung pada muka surat 24. 24 Pak baris pada atas kan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Yang kedua amanatun. Yang kedua amanatun, iaitu sifat amanah bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa kita bincang? Kita bincang di dalam tajuk kalimah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul ni ialah manusia lelaki yang merdeka, yang diberikan wahyu oleh Allah melalui wasitah malaikat Jibril daripada hukum hakam agama untuk mereka beramal dan mesti disampaikan kepada umat. Itu Rasul. Jadi Rasul ni orang utusan yang diutuskan oleh Allah kepada hamba. Jadi orang yang menguruskan pentadbiran Allah Ta'ala ni iaitu Rasul, sebagai orang tengah, wakil Allah Ta'ala di antara Allah Ta'ala dengan hamba dia. Wakil iaitu Rasul. Rasul ni orang yang Allah Ta'ala wakil untuk menyampaikan agama kepada kita. Jadi mestilah orang hak Allah Ta'ala lantik ni memiliki sifat-sifat yang tertentu. Di antaranya 4 sifat utama. Yang pertama siddiq, benar. Benar perkataan, benar dakwaan. Dia dakwa kata dia Rasul, benar. Segala perkataan daripada sekalian yang disampaikan oleh baginda, daripada segala ilmu, hukum hakam, cerita-cerita, termasuk gurau senda, apa yang keluar daripada perkataan benar kesemuanya. Apa yang dibuat perbuatan benar. Apa yang Nabi diam pun benar. Dan niat Rasul itu pun benar. Dalilnya Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, seolah-olah Allah Ta'ala mengakui ni memang benar Rasulku, dan apa yang disampaikan olehnya benar daripadaku. Mana dalil? Iaitu mukjizat. Kalau kita ni mengaku Rasul, tak boleh, pasal kita tak ada mukjizat. Rasul mengaku dia Rasul, serta Allah Ta'ala memberi kepadanya mukjizat. Itu yang pertama. Kemudian malam ni kita masuk tajuk yang kedua dalam bab Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasul. Maka sifat Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain mestilah bersifat dengan amanah. Kedua amanatun, sifat amanah artinya, erti amanah betul hati. Betul hati.
dan kepercayaan, yakni boleh percaya. Kalau dalam bahasa kita boleh harap. Semua rasul boleh percaya, boleh harap. Nah, maknanya amanah tu dalam bahasa kita orang betul. Betul bukan makna betul bendui tu. Betul dengan makna boleh harap, boleh percaya. Nah, itu diterjemah kepada bahasa kita. Dan iaitu kepercayaan amanah tu kelakuan yang ada pada dirinya diri Rasul yang membawa kepada sekira-kira melakukan, yakni dapat menegakkan, dapat melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya boleh harap. Rasul kita dan rasul lain bersifat dengan amanah, boleh harap. Maksud lagu mana? Yakni mampu mereka itu menegakkan, melaksanakan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Semuanya mereka mengikuti hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Itu kata boleh harap. Boleh harap. Sekira-kira melakukan, yakni dapat melaksanakan, mereka itu akan hukum-hukum Allah Ta'ala. Atas aturan yang seperti aturan yang dipaham daripada titahannya. Jadi mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah seperti mana hak Allah Ta'ala firmankan, hak seperti mana Allah Ta'ala turunkan daripada ayat Quran itu, semua mereka laksanakan. Hak wajib mereka buat, hak sunat mereka buat, hak makruh mereka tinggal. Maknanya yang haram lebih-lebih lagi lah Rasul kita tak terlibat. Habis. Maknanya boleh harapnya Rasul ni mereka mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh harap sampai setara mana? Sehingga mereka tidak melakukan perkara yang makruh, tidak melakukan perkara-perkara khilaful aula, dan perkara yang harus pun mereka tak terlibat, yang hanya yang duduk berpusing di dalam kehidupan mereka, yang berputar dalam kehidupan mereka dua ya. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak tu ya. Duduk lagu mana buat wajib sunat, benda harus tak buat? Harus bagi kita. Tetapi bagi mereka semuanya diniat kepada ketaatan, maka bertukar kepada pahala. Contohnya minum. Kita minum harus, tapi apabila kita niat minum untuk kita ni dapat tenaga untuk taat, dia dapat pahala. Hak harus tadi dapat pahala sunat. Asalnya harus lil wasail hukmul maqasid, bagi sesuatu mengikut apa yang kita qasad. Benda harus diniat kepada kebajikan, jadi pahala. Jadi Rasul ni kehidupan mereka buat perkara wajib, buat sunat, wajib sunat, wajib sunat. Khilaful aula pun tak terlibat. Apa dia khilaful aula? Yang menyalahi yang terlebih utama. Contoh lagu mana? Maknanya Nabi buat hak terbaik, Rasul kita buat yang terbaik. Kalau tak semayang tak pakai minyak atar pun tak apa, tapi Nabi pakai. Hak tu yang terbaik. Hak menyalahi yang terbaik Nabi tinggal. Maknanya pekerjaan Rasul yang terbaik, ibadatnya yang terbaik, sehingga khilaful aula yang menyalahi yang terlebih utama Rasul kita tinggal. Rasul kita tinggal. Yang berputar dalam kehidupan Rasul, perkara wajib, perkara sunat, perkara wajib, perkara sunat. Lepas tu kita mengaji hadis, ada ketika Nabi kita minum diri, bukan sedia, tetapi ada ketikanya untuk mengajar hukum. Kita ni makruh, Rasul tu untuk berdakwah, nak ajar hukum, wajib bagi dia.
Kita tidur ni kadang-kadangnya harus tak ada nak apa-apa, tapi Rasul tidur niat taat, jadi pahala. Jadi kehidupan Rasul, dia buat wajib sunat, wajib sunat. Baik. Orang tanya, kalau Rasul ni semua boleh harap, pasal apa Allah Ta'ala tegah Nabi Adam dia pergi makan juga buah dalam syurga? Lagu mana? Maka kita jawab, ulama-ulama menjawab kepada kita, di dalam syurga hukum tak ada lagi. Di dalam syurga hukum tak ada lagi. Allah Ta'ala buat tu hikmah untuk kita. Allah Ta'ala menguji anak Adam. Kalau dah tu Allah Ta'ala menguji kita, anak Adam. Maknanya Nabi Adam tak khianat. Nabi Adam ketika dalam syurga hukum tak ada. Maka semua Rasul itu bersifat mereka dengan amanah, boleh harap, boleh percaya, tak khianat mereka, yakni sekira-kira mereka mampu melaksanakan, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, diri mereka, keluarga mereka, termasuk masyarakat. Semuanya Rasul kita berpandukan kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Habis. Sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mampu buat, mampu melaksanakan atas aturan, yakni mengikut susunan yang seperti aturan susunan yang dipaham daripada titahnya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Hak wajib buat. Hak yang dilarang, Rasul kita meninggalkan perkara yang dilarang, dan Rasul kita menegah orang daripada membuat perkara itu. Baik. Dan Rasul tak pilih kasih. Satu hari Siti Aisyah pergi beli kain di pasar. Kain tu ada sulam gamak kijang. Siti Aisyah gantung buat tirai. Nabi kita balik, Rasul kita balik, muka merah nak marah. Aisyah, buat turun benda tu, tak boleh gantung. Tapi kalau kamu nak buat sarung bantai ke apa, tak apa, tak di bawah. Dia tak pilih kasih, walaupun isteri yang dia kasihi. Satu hari ada seorang orang kaya mencuri zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebut dalam kitab Syama'il. Kemudian apabila orang tu mencuri, dia ni kaya. Cucu angkat Nabi ni kecil lagi. Orang kaya tu jumpa cucu angkat Nabi, kemudian dia kata, kalaulah kamu boleh pujuk Tok Wan kamu supaya tidak menjatuhkan hukuman kepada diriku, aku akan bagi hadiah kepada kamu dan Tok Wan kamu. Maka bagi rasuah lah. Cucu ni pun pihak lah, budak-budak dia kan reti murung. Dia kata, kawan ni orang kaya ni suruh abang kat Tok Wan. Kalau Tok Wan tak menjatuhkan hukuman pada dia, dia nak bagi hadiah kat cik, dan dia nak bagi hadiah juga kat Tok Wan. Rasul kita terus muka merah, himpun para sahabat. Maka Rasul kata, sekiranya Fatimah binti Rasulullah mencuri, niscaya aku akan menhadkannya sendiri. Tak boleh kasih. Sebab Rasul itu amanah, tidak menyalahi akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka, kepada orang lain. Wajib Rasul kita memelihara akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan satu hari makan kurma, kecil-kecil lagi lah. Dia ambil kurma makan, Nabi kita korek, dia suruh ludah, dia suruh cucu dia ludah. Pasal apa? Takut termakan, ditakuti, bukan konform lagi, ditakuti kurma tu kurma zakat. Walaupun cucu dia kecil, walaupun cucu dia tu masih kecil, Rasul kita tetap memelihara hukum hakam, iaitulah keluarga Rasul, darah daging Rasul tidak boleh memakan zakat. Maka Rasul kita itu bersifat dengan amanah, maka Rasul kita pun melaksanakan hukum hakam. Tu maknanya boleh harap, maknanya boleh harap. Habis.
Satu hari Nabi duduk mengajak. Apabila duduk mengajak seorang Yahudi mai, dia kata pandai bercakap ya, hutang pun tak bayar. Allah. Sayyidina Umar tarik pedang nak pancung kepala Yahudi tu. Rasulullah kata perkara ni tak selesai dengan pedang, perkara ni kena selesai dengan rundingan. Memang aku hutang dia. Nah. Jadi Yahudi tu nak test ya, benar ke Rasul ni bersifat dengan sabar, dengan pemaaf dan seumpamanya. Lalu dibuat selesai sehingga kan Yahudi itu memeluk Islam. Nampak? Itu amanah. Dia tak kira. Nah. Dia kira melaksanakan, menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, dan semua perkara mengikut undang-undang yang termaktub di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita dan umat. Maka Rasul kita memeliharakan hukum hakam. Habis. Mustahil lawannya, lawan amanah, iaitu belok hati dan kau. Ini semua bahasa petani. Kalau bahasa kita mustahil khianat. Wajib mereka itu amanah, lawannya khianat. Khianat yakni mustahil bagi Rasul. Apa dia khianat? Hak Tuhan buat, hak Tuhan suruh, dia melawani perintah, itu namanya khianat. Macam kita sembahyang Tuhan suruh buat 5, kadang-kadang 4 ya. Hak satu tu tinggal pula tak qada, khianat. Tak boleh. Kita kena melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tegakkan di dalam diri kita. Hukum hakam tu kena turut. Pasal apa? Kerana dunia ni Allah Ta'ala buat ujian kepada kita. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Nak lajak tak boleh. Orang kata berzina seronok, kita kata seronok lah, tapi tak boleh, kami tak boleh, haram. Allah Ta'ala melarang perkara itu. Begitu juga minum arak haram bagi kami, sebab Allah Ta'ala melarang. Jadi kalau kita tinggal perkara itu, kita sabar kerana kita yakin ini larangan tegahan Allah Ta'ala, ini pahala yang besar bagi kita. 3 sabab. Yang pertama, sabab di atas melakukan ketaatan, pahala besar. Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Orang ajak kita pergi danau, ada. Cuti-cuti pada duit kita banyak, jom pergi danau. Buat apa? Kita pergi melacak. Tak boleh, Allah Ta'ala larang. Sabar, pahala besar. Orang kata jomlah minum arak, kalau tak minum kita nampak lekeh sangat. Lekeh pun lekeh lah, tak boleh, Allah larang. Pahala besar. Pahala besar. Dan yang ketiga, sabar di atas ujian. Di atas bala, di atas ujian Allah kepada kita. 3 jenis sabar ni pahalanya besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita orang yang mukmin. Baik. Tu Abu Yahamka, satu hari dia dijemput berceramah pada waktu dia tu usia muda. Dia dijemput ke belah barat sana. Kemudian apabila dia pergi ceramah di sana, dia tidur satu hotel seorang-seorang dia. Ada pelayan pelacur. Waktu malam ketuk pintu dia. Dia buka. Dia lepas jamak sembahyang maghrib dengan isya. Apabila lagu tu dia kata, ujian Allah Ta'ala buat, goncang hati dia. Dengan segak, dengan tak ada siapa tahu. Terus Allah Ta'ala memberi ilham kepada dia. Dengan keberkatan iman yang dia jiwai. Dan yang kedua, sembahyang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah bagi ilham kepada dia. Allah bagi ilham. Apa guna aku sembahyang maghrib dengan isya sekiranya aku berzina? Dan apa guna besok aku makit sembahyang subuh sekiranya aku berzina? Maka terus dia katuk pintu.
Itu melaksanakan hukum, pahalanya besar. Menolak kemaksiatan, pahalanya besar. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita ni istiqamah, menjiwai keimanan dan mampu kita menjaga hukum hakam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa supaya hak kita belajar bab iman ni, Allah Ta'ala bagi kita rasa kemanisan, menjiwai dan mampu kita melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak amanah, iman kena elok. Nak amanah, iman kena elok, semayang kena elok, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita. Baik, kita tengok lagi. Tok Isaleh, ada orang nak potong getah dia. Dia kata mu semayang lah. Dia kata kadang-kadang semayang tu, kadang-kadang tak. Tu kata apa? Kalau Tuhan mu kecoh, aku lebih lagi. Tuhan pun mu kecoh lagi, tambah aku. Tu kita sembahyang tu penting. Ni bulan Rejab. Bulan penghayatan, bukan kata bulan ni saja. Tapi sempena dengan bulan ni menghayati akan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa besar. Dalam sembahyang ada perkara-perkara rahsia yang Allah Ta'ala buat. Kalau kita jaga elok-elok, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang hak hukum hakam fiqh hak zahir. Kemudian kita pula berusaha, kita minta bantuan Allah Ta'ala supaya menjaga hati kita dalam sembahyang. InsyaAllah dengan sembahyang yang elok tu, dengan asbab itu, Allah Ta'ala menjaga kita supaya kita ni dapat menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok lagi. Mustahil lawannya lawan amanah, iaitu belok. Belok yakni tidak jujur. Subhanallah, Rasul kita bukan belok hatinya. Dan kaharu. Karu bahasa petani. Karu ni buat kacau. Mu ni karu sungguh, buat kacau hang ni. Buat lagu mana? Contohnya hak Allah Ta'ala suruh tak buat. Itu maknanya buat kacau. Subhanallah, Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya macam tu. Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya yang khianat. Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya yang tak betul. Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya yang melawani akan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belok dengan melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jalan melawanikan titahannya, tidak berlaku pada Rasul. Subhanallah, Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya yang khianat. Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya yang melawan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak pilih lagu tu sebab Allah Ta'ala alim. Lagi pula hakim, bijak, bijaksana. Tentu Allah Ta'ala pilih Rasulnya yang elok, yang baik, yang dapat melaksanakan akan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iaitu melawani titahan kejahatan, kemaksiatan dan derhaka. Kalau Rasul kita lawan hukum Tuhan, maknanya jahat, maknanya derhaka. Tidak. Kerana jikalau boleh ada demikian itu belok dan kau, kalau Rasul tu khianat, nescaya adalah umat-umat disuruh dengan dia dengan melakukan kejahatan, kemaksiatan dan khianat. Dah. Mana dalil? Ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, katakan kepada mereka kena ikut aku. Adakah dalam ajaran agama kita ajak untuk buat jahat? Tak ada. Adakah dalam ajaran agama kita ajak untuk khianat? Tak ada. Bahkan semua diajak kebaikan kepada kita. Bukalah kitab apa pun, sama ada tauhid ke, fiqh ke, tasawuf, lebih-lebih lagi, sama ada Al-Quran ke, hadis ke, tak ada satu benda hak yang agama ajak kita buat khianat orang. Bukan sekadar kepada orang, bahkan kepada makhluk Allah yang lain termasuk binatang. Ini ajaran agama kita. Kemarin hak New Zealand, orang nak tembak, duk hello brother dulu.
pang kena tembak. Islam agama kedamaian. Jadi inilah perkara yang diajar kepada kita, iaitulah bersifat dengan amanah. Kena ikut Rasul. Kena ikut Rasul di setiap perkara, setiap perbuatan kita, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Tak ada dalam ajaran agama Islam ajar untuk buat jahat. Bahkan diajar kebaikan kepada kita. Sama ada kita nak ikut ataupun tak, itu terpulang kepada individu, tidak mewakili kepada agama. Itu individu yang salah, bukan agama yang salah. Habis. Seperti mana? An-nazalfatul minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada keimanan. Itu diajak dalam agama. Itu yang diajak dalam agama kita. Betul hak kotor? Hak kotor bukan salah Islam, salah individu. Salah individu. Baik. Jadi Rasul itu bersifat dengan amanah, melaksanakan mereka akan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka itu khianat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalilnya kita ni umat tak disuruh pun untuk buat khianat kat orang. Tak disuruh pun untuk kita ni lawan Allah Ta'ala. Tak disuruh pun kepada kita ni untuk menzalimi akan orang. La dhara wa la dhira. Itu ada kuliah yang enam. Jaga akal, jaga nyawa, jaga maruah, jaga keluarga, jaga harta. Maka ada hukum-hukum dia. Kalau tak jaga, ini hukum dia. Pasal apa? Untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga ketenteraman, keharmonian. Tu kalau kita faham betul-betul, Islam ni agama rahmat. Islam ni agama rahmat. Rahmat dalam arti kata menyebar kebaikan. Menyebar kebaikan dalam arti kata yang melanggar syariat Allah kita kena tegah. Tak boleh macam ni. Kena buat macam ni. Kena terang supaya faham kepada orang yang tidak memahami. Tak faham, kena terang bagi faham. Dia macam tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala melantik Rasulnya yang amanah, yang boleh jaga agama, yang boleh jaga hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok lagi. Kerana jikalau boleh ada demikian itu belok dan karu, yakni kalaulah Rasul tu khianat, nescaya adalah umat-umat kita ni disuruh dengan dia dengan khianat. Tak ada pun dalam agama kita ajak untuk khianat. Bahkan kepada binatang pun kita kena ada rahmat. Nak sembelih kena pisau tajam. Tu dah ajak dalam kitab fiqh. Dah ikat, dah sembelih kena lepas supaya dia mati dengan mudah. Diputuskan dua orang, halkum dan mari. Dan disunatkan kita ni lajak supaya orang dua ni wadajain, putus juga supaya cepat mati. Kalau putus dua ni sah dah, halkum dan mari. Lajak lagi, lajak ni atas ni supaya putus orang-orang kecil ni cepat mati. Itu ihsan kita kepada binatang. Tu maknanya boleh harap, tak khianat walaupun kepada binatang. Habis. Nescaya kalaulah Rasul tu khianat, nescaya adalah umat-umat disuruh dengan dia dengan khianat. Kerana disuruhkan kita umat dengan mengikut mereka itu Rasul. Mana dalil? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu dalil sikit. Al-Quran menunjukkan Rasul tu amanah, boleh harap. Tu Tuhan suruh ikut dia. Tuhan suruh kita ikut Rasul kita. Kerana disuruhkan kita umat dengan mengikutkan mereka itu Rasul pada berbuatkan perbuatan-perbuatan, membuat
pada berbuat perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu rasul, yakni perbuatan yang diberi oleh Allah untuk kita buat, kecuali perkara khususiat no tak boleh. Yang mana? Wajib bagi rasul sembahyang malam, kita tak wajib. Rasul dan keturunan dia tak boleh makan zakat, kita boleh. Itu khususiat yang boleh bagi kita. Rasul tak boleh tu. Kita boleh makan zakat, rasul tak boleh. Kita tak wajib sembahyang malam, rasul wajib. Nah, itu khususiat. Nah, itu kita tanya pasal apa kita tak boleh lebih daripada 4, rasul boleh. Itu khusus bagi dia. Dan ada yang khusus bagi kita tak boleh bagi rasul, seperti makan zakat. Kita malam lena pun tak apa, rasul wajib sembahyang malam. Itu kita kena kira bagi habis. Jangan duduk tanya bab nikah dia lagu tu. Baik. Baik, kita tengok lagi. Seperti perbuatan mereka kita kena ikut, dan meninggalkan perbuatan yang seperti tinggal mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan. Tak ada pun dalam satu kitab, bukalah kitab agama, sama ada dalam bab keimanan ke, bab yang berkaitan dengan syariat ke, bab yang berkaitan dengan akhlak ke, tak ada satu ajaran untuk ajak kita buat khianat, buat jahat, tak ada. Dan kalau ada, itu bukan daripada ajaran yang sebenar. Itulah ulama ni bukan semua waris pusaka Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi pusaka anbiya, iaitu ulama yang makan harta pusaka dengan jalan yang halal. Kalau lain daripada jalan Rasul, namanya makan juga khianat. Macam mana? Kita duk marah orang duk hina Nabi, tapi orang Islam hina Nabi kita tak marah. Pasal apa kata hina Nabi? Tengok, orang Islam cabar syariat Islam, tu hina lah tu. Hukum faraid tolak, nak jadi liberal dan seumpamanya, tu hina lah tu. Hina Sayyidina Ali, Syiah, hina lah tu. Hina Siti Aisyah, menghina Rasul lah tu. Hina Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Jadi inilah perkara-perkara apabila kita belajar hak betul, kita faham yang tak betul. Bukan makna orang yang bukan Islam sahaja menghina Rasul, bahkan orang yang Islam pun ada yang menghina Rasul. Maka kita ni wajib memuliakan Rasul dengan cara kita mempelajari agama Rasul, iaitu mempelajari dengan jalan seperti mana jalan-jalan ulama muktabar, kitab-kitab yang muktabar, kita ambil agama tu. Maka ini maknanya kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi, kita berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La حي على الفلاح la haula. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbana zid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan dan derhaka. Jadi Rasul itu bersifat dengan amanah, yakni boleh harap melaksanakan mereka dengan sekalian hukum hakam yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dalilnya mereka itu mesti amanah, tak khianat. Iaitulah kita ni Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasul. Tak ada pun dalam satu ajaran agama ajak kita untuk buat jahat. Baik. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan. Tak ada dalam agama ajak kita untuk buat jahat. Ni kalau kita makan pusaka atas jalan halal ni, kita sebut tadi ni. Tapi macam mana pula pandangan di dalam pemahaman ISIS? Bunuh orang Islam, bunuh kanak-kanak, bunuh orang perempuan, bunuh orang tua-tua, bom, kubur dan seumpamanya. Ini bukan ada jalan ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam, di dalam peperangan pun ada rahmat. Kalau orang masuk dalam tempat ibadat, kita tak boleh kacau dia. Itu rahmat. Nah, kalau orang tu mengucap syahadah, kita tak boleh bunuh dia. Kalau perempuan, kita tak boleh sakiti dia. Kalau kanak-kanak orang tua, kita tak boleh bunuh, tak boleh sakiti dia. Itu baru betul kita ni faham makan di atas belajar mengikuti salah silah sanad agama yang benar. Tapi yang sebaliknya kita tengok tu bukanlah daripada ajaran agama yang Nabi kita bawa. Jadi kita perlu berhati-hati. Perlulah kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita dapat membezakan yang mana yang hak dan mana yang menyalahi perkara yang sebenar daripada perkara agama. Nabi tak ajak untuk laknat sahabat. Nabi tak ajak untuk kita ni menzalimi orang lain. Tu di dalam ajaran agama kita. Maka kalaulah duk bunuh-bunuh orang Islam ni namanya khawarij. Menghalalkan darah orang Islam. Na'udzubillah. Tu kita kena faham. Baik. Jadi mustahil disuruhkan kita umat dengan kejahatan dan derhaka kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan,
iaitu kejahatan dan kebajikan, iaitu kejahatan dan kelakuan larangan. Kejahatan dengan keadaannya, kejahatan itu larangan, dilarang oleh Tuhan. Dan kebajikan dengan keadaannya, kebajikan itu disuruh. Jadi mustahil dalam agama ajak kita untuk buat jahat, tak ada. Yang diajar adalah kebaikan semata-mata. Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada mustahil, iaitu belok dan keharu, yakni khianat. Mustahil Rasul tu khianat. Dan sabit lawannya, lawan khianat, iaitu betul dan kepercayaan. Wajib kita beriman sekalian Rasul tu amanah, boleh harap tak khianat mereka. Inilah dalil wujub, iaitu mesti amanah. Bukan Rasul kita ya, Rasul lain pun sama. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun hambat, upah tukang sembelih, ligan dia, ligan lari daripada Mesir sampai di Madian, di Jordan lah ni. Anak Nabi Syuaib mai, 2 orang anak Nabi Syuaib perempuan. Nak katanya amanah boleh harap apabila 2 orang perempuan ni, ayah mereka Nabi Syuaib, suruh 2 orang ni pergi turut Nabi Musa. Apabila pergi turut, 2 orang ni jalan depan. Tengah padang pasir, angin deras, selak kain nampak betih, gebu tak sanggak lah. Boleh harapnya kalau kita tengok gagah kuih lama lah. Amanahnya Rasul ni, dia kata, hampa duduk belakang, aku duduk depan. Itu boleh harap. Itu boleh harap. Nabi Ibrahim AS apabila dia perintah untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, tak fikir apa dah. Dia yakin ini perintah pada Allah, buat. Maka Allah Ta'ala ganti dengan kibat. Kalau kita ni takwil macam-macam lagi. Mimpi ni betul tak betul kot. Tengok. Tapi Rasul tu boleh harap. Sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, mereka itu boleh harap tak khianat. Baik, kita pergi sikit lagi. Ketiga, tablighun, sifat tabligh. Artinya, arti tabligh menyampaikan barang yang disuruh mereka itu Rasul, menyampaikan dengan persampaikan dia akan perkara yang disuruh kepada makhluk, iaitu kepada umat, daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya. Jadi Rasul tu semuanya menyampaikan. Wa ma'al Rasul ilal balagh, tidak ada pekerjaan Rasul melainkan kena menyampai. Baik. Jadi Rasul ni kena pesampaikan hukum Allah Ta'ala, ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala bagi itu, yang diwahyukan kepada mereka, kena sampaikan dan menyatakan dia, yakni kena terang kepada umat, baginya, bagi umat. Jadi mereka kena pesampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan kena terang kepada umat. Maka menyata ia Rasul, maka Rasul tu terang akan perkara yang disuruh sampai itu baginya. Tu dia tu. Maka menyata ia Rasul akan perkara itu baginya, bagi umat, bagi makhluk, bagi umat dengan terang. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, hukum, hakam, ilmu-ilmu semua ni, wajib Rasul persampaikan kepada kita. Mana dalil? Agama dah sampai kat kita. Imannya, syariatnya, akhlaknya sampai dah semua. Setengah orang kita kata jom pergi mengaji, dia kata aku ni tak sampai seru. Siapa nak seru hang dah kata. Rasul dah seru 1400 tahun dulu. Nampak? Masjid tu imam umum sebelum Jumaat, ada kuliah nu, ada kuliah ni, tak cukup dengan umum, buat jadual, tak cukup jadual, banner lagi. Habislah tu guys, ahli jawatan kuasa. Tak boleh nak ujah dah orang kampung. Ya Rasulullah, ya Allah. Tak tahu. AJK kita tak tahu ke mana, umum dah, iklan dah, poster dah, banner lagi. Habis katuk.
Tidak ada hujah di hari akhirat. Setengah tu imam, dia kedekut nak buat bina. Dia tak buat habis duit. Jaga. Takut nanti orang akan dakwa. Nah, takut orang dakwa. Mana kami tak tahu kan? Tak tahu apa kami buat dah. Habis kita. Nah. Kita beda kita habis. Kita umum, kita iklan, kita susun, kita anjur. Habis beda kita. Tapi masjid-masjid hak tak buat program tu jaga. Pasal apa? Dia kata sayang duit. Nah. Tapi yang kita duk tengok, masjid yang banyak program, masjid tu paling gaya. Tak payah duk abang masjid tuan-tuan. Buat program baru duit banyak. Orang tengok, weh seronok buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. Masjid hak tak ada program, dia tak ada duit. Dia lagu tu. Masjid Kunin di Sungai Layak. Bulan puasa dia boleh kutip 80,000. Bulan puasa boleh tukar kapet. Orang bagi pula zakat dan seumpamanya, tukar kapet bulan puasa tahun lepas. Lagi banyak program, lagilah duit tu mai. Itu pengalaman bagi ahli jawatan kuasa. Bagi ahli jawatan kuasa masjid. Habis. Jadi kerja Rasul menyampaikan hukum hakam dan menerangkan, maka menyata ia Rasul terang akan perkara yang kena terang tu baginya, bagi umat. Terang tu dengan terang, yakni dengan jelas. Hukum hakam fiqh dia tak boleh kita ni duk buat kias-kias banyak. Nampak? Pestun ayam. Duk pestun ayam. Apa sebut zakat itu kemaluan orang lelaki. Nampak? Baru jelas. Kalau sebut pestun ada orang faham, ada orang tak faham. Ini kalau dalam masalah ilmu fiqh. Kena terang-terang lah. Takut orang melaksana hukum tak betul. Tu kena terang. Tu Saleh kat marah. Duk ambil bahasa orang lain sampai tak faham. Duk kini pada gini la ni. Tu dia tu. Terang. Hak yang tinggi pelajaran pun faham, hak rendah pelajaran pun faham. Tu ada cerita orang duk dakwah belah Sabah. Ustaz bulan depan tak mau tengok dah babi luar rumah. Mai bulan depan tak ada, pergi mana? Dia tak kami makan habis lah ustaz weh. Dah abang tak mau tengok ya. Tak makan tak abang, tak boleh makan. Dah tak mau tengok makan habis. Tu dia kena jelas di dalam hukum hakam. Haram kita mengelirukan akan masyarakat. Tu kita kena menyampaikan dengan terang, dengan jelas. Tu sunnah Nabi SAW. Terkadangnya benda hak penting tu Rasul ulang 3 kali. 3 kali. Tu benda penting terkadangnya Rasul sampaikan 3 kali. Habis. Kadang-kadang hak terang dah tu, terang tu habis terang dah dia lena. Ada berlaku di pondok dulu. Dia kata kata roti meri tu haram makan. Kata haram istinja dengan umpama benda yang dihormati termasuk makanan seperti roti kering. Dia kata kata haram makan roti meri. Kata siapa dia kata heret mai tangan mai sini. Pakat tak berani. Tu hak terang dah, tambah hak tak terang. Nampak? Tu kita kena jelas. Di dalam bab berkaitan dengan hukum hakam, itu adalah sunnah Rasul kita yang mulia Habibuna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya dengan perkataan qauli, dan ada kalanya dengan perbuatan fi'li, dan ada kalanya dengan sendiri Rasul menyampaikan, dan ada kalanya dengan wasitah perantaraan. Rasul kita wakil orang supaya pergi cerita agak orang lain, supaya dapat mengikut titahan dan menunjuk dan menjunjung akan dia akan titahan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain wajib menyampaikan. Dalilnya agama dah sampai kepada kita. Dan Rasul tu sampaikan dengan terang jelas. Kemudian terkadangnya Rasul kita menyampaikan dengan perkataan.
terkadangnya ajak dengan perbuatan, terkadangnya Rasul kita pi sendiri, terkadangnya wakil orang untuk pi menyampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Pendeknya, supaya ajaran Allah itu boleh diambil faham dan mereka itu menjunjung, yakni mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam dakwah ni kita tak boleh kecilkan skop. Kita boleh apa? Ikut kita boleh. Boleh mengajak, boleh baca kitab, boleh ceramah, boleh nasyid. Boleh kita ni tulisan, tulis. Apa sahaja dalam erti kata dapat orang memahami agama, itu adalah dakwah. Itu adalah menyampaikan. Maknanya kita tak boleh kecilkan skop. Dakwah ni luas. Adapun barang yang dilarang mereka itu daripada menyatakan, ada juga perkara hak Allah larang kepada seseorang, maka tiada harus, yakni haram bagi mereka itu Rasul menyatakan, yakni menyampaikan akan dia akan perkara yang ditegah untuk menyampaikan itu. Bukan semua kena cerita. Perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul 3. Yang pertama, agama. Semua ni wajib kena habaq kat orang. Iman, Islam, ihsan kena sampai habis. Satu pun tak boleh tinggal. Ini perkara yang pertama, wajib disampaikan ke semuanya. Dan yang kedua, wajib disembunyikan. Tak boleh cerita kat orang. Rahsia antara Allah dengan Rasul kita. Tahu mana? Berdasarkan kepada hadis, "Lau kuntum ta'lamuna ma a'lamu la duhittum qalilan wala bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa aku tahu, nescaya kamu akan gelak sikit, teriak banyak. Kalau hampa tahulah apa aku tahu, kalau hampa tahu, nescaya hampa akan gelak sikit, berseronok sikit dan berteriak banyak, bersedih banyak. Benda apa? Tanya pun tak ada faedah, sebab seorang pun tak tahu. Kalau dakwah kata tahu, muhung. Jadi Rasul bagi isyarat, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan berseronok sikit, bersedih banyak. Kamu akan bergelak sikit dan berteriak banyak. Apa benda tu? Kalau tanya pun tak ada faedah, sebab tak ada pun seorang yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Baik. Adapun barang, yakni perkara yang dilarang mereka itu, Allah Ta'ala larang, tak boleh cerita ke orang. Daripada menyatakan, yakni menceritakan, menyampaikan kepada seorang, maka tiada harus, yakni haram bagi mereka itu Rasul menyatakan akan dia. Tak boleh cerita ke orang, maka tiada dapat mengetahui akan dia. Seorang pun tidak tahu perkara rahsia Allah dengan Rasul tu. Tidak mengetahui seorang daripada umat. Seorang pun tak dapat ketahui. Kalau dakwah tahu, bohong. Jadi kita cerita dua dah. Hak pertama, perkara agama tu kena sampai habis. Semua perkara tak boleh sembunyi. Yang kedua, perkara hak Allah Ta'ala habaq dekat Rasul, cerita dekat Rasul, kena sembunyi. Dan yang ketiga, diberi pilih. Nak bagi kat siapa doa ni, zikir ni, bagi. Tak bagi, tak apa. Ni perkara yang ketiga. Habis tiga ni kita mati. Pasal apa? Duk bulu lah hati. Bila lah nak mati cemui. Saya kita mati. Baik, kita tengok. Maka tidak ada makna bagi pertanyaan seorang kita apa ia. Kalau tanya pun tak ada faedah. Apa benda hak yang Rasul tahu kita tak tahu? Kalau tanya pun seorang pun tak tahu. Maknanya kalau pertanyaan itu pertanyaan yang tidak ada faedah. Orang tanya apa dia benda hak yang Allah Ta'ala sembunyikan, rahsiakan dengan Rasul kita tu, apa dia? Tak boleh nak cerita seorang pun, sebab seorang pun tak tahu melainkan Allah dengan Rasul. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan adapun barang yang diberi pilih. Hak ni kena pilih. Kepada mereka itu Rasul, antara menyampai, nak sampai pun boleh, dan menyembunyi boleh.
Boleh bagi kat orang benda ni seperti doa dengan zikir. Dan menyembunyi. Kalau tak mau bagi pun tak apa. Maka harus bagi mereka itu Rasul. Yakni memilih. Menyatakan bagi siapa-siapa yang ia Rasul suka. Dan menyembunyikan akan dia akan perkara itu daripada yang lain. Ha, ni dia beri pilih. Rasul suka nak habaq kat siapa zikir doa ni, ha boleh. Kalau tak mau habaq pun tak apa. Itu perkara yang ketiga. Di sinilah Tok Guru ambil faham perkara fardu ain wajib kena terang ke semuanya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan yang khusus seperti tarekat, maka itu tidak disebarkan dengan secara umum. Tok Isaleh kalau orang pergi Tok Guru, saya nak ambil tarekat, dia kata mu main lain, aku sibuk hari ni. Dia nak test kita. Pi pula. Tok Guru nak bai'ah tarekat dengan Tok Guru ni. Dia kata mu mari pula. Pi pula. Tok Guru, saya nak ambil tarekat dengan Tok Guru ni. Mu mengaji tauhid habis tak habis lagi ngaji lu. Bukan dia borong so-so kata nak bai'ah lalu. Dah. Lebih-lebih lagi di majlis yang umum. Itu perkara yang khusus. Tak dibenarkan untuk diumum benda itu. Kecuali amalan-amalan yang umum. Ha, pagi-pagi baca alam nasyrah no, habaq kat semua tak apa. Itu amalan yang umum. Tapi amalan yang khusus tak boleh habaq lagu tu. Melainkan dia kena khusus. Sebab apa? Kalau bagi bunga kat kera bukan dia kata jaga. Bagi amalan kepada orang yang tak beramal, bukan dia mau untuk beramal. Ha tu cara-cara Tok Guru dulu depa tak bermudah-mudah di dalam amalan-amalan yang khusus ini. Kadang-kadang duk gila ijazah tu mengaji dah. Ha, ijazah kami terima. Ijazah kami terima. Amal tak dan banyak ijazah sangat. Nah. Ha tu tak boleh. Dia ada disiplinnya. Baik. Jadi itulah orang-orang dulu dia faham daripada ini perkara agama hak fardu ain tu kena sampaikan semua. Perkara yang kena sampaikan. Perkara yang kena pilih. Tengok dulu dia ni boleh bawa dah. Maknanya kena guru tu kena tengok dia ni selesai dak fardu ain. Jadi kalau duk bagi bab-bab zikir dia duk meratik mengaji dak, hak ni payah. Atau dia beri pilih. Selesaikan dulu fardu ain, kemudian baru dibai'ah. Barulah di dalam latihan ilmu yang berkaitan dengan amalan khusus. Habis itu. Baik. Law ni kebanyakan bukan semualah. Dia buat lagu tu pasal dia nak pengaruh. Lepas tu dia kempen mengaji kat dia, orang lain tak jadi dah, tak sampai. Oh, hak ni susah. Na'udzubillah. Nah, dia kata hak lain duk mengajak hak kulit-kulit ni, mengaji hak kita ni isi tu. Saleh kata semua kulit. Semua isi ada kulit, ada isi ada kulit, ada isi ada kulit. Buah moktan isi ada kulit. Hak tak ada kulit, tai. Ilmu isi hak tak ada kulit ni tai. Nak hakikat tak ada syariat, fahuwa batilun. At-tariqatu bila syariatin fahuwa batilun. Sesuatu tariqah tanpa berpaksikan kepada syariat, maka tariqah itu batal. Tidak diterima. Tidak muktabar, tidak boleh kita berpegang. Maka Tok Saleh dia pesan, kalau nak ambil tariqat, ambillah kepada guru yang baca kitab. Kalau kita nak juga pergi cari Tok pun nak. Tok nak bai'ah tariqat. Boleh. Kadang-kadang tarekat dia dakwah macam-macam. Dia kata bercakap dengan Jibril. Dalam majlis zikir dia ada Jibril, Mikail, Israfil. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanbali. Ada Tok Ubtani Baba Abdul Karim Pondok Dala tu, ada kawan dia ni dakwah. Dia kata hamba dalam majlis zikir hamba mari belakang roh-roh.
Baba Karim tu dia tanya siapa dia mari. Dia kata ada Imam Syafi'i. Lagi pandai juga Tok Guru ni pun. Siapa dia lagi? Guru saya, bai'ah saya pun mari juga. Baba Abdul Karim ni kenal Tok Guru tu, pergi tanyalah Tok Guru dia. Betul ke dakwaan dia ni? Tok Guru dia kata apa? Dia tu merapu, bawa jalan tanpa tarbiyah. Maka yang mari-mari dekat dia tu jin. Dia tipu dengan jin. Na'udzubillah. Apabila kita ambil tarekat tanpa tarbiyah, maka bahaya. Takut kita lekat di alam malakut. Nampak hak yang gaib-gaib ni. Tapi tak sampai ke Allah, hati kita ni duk syok. Boleh jadi bomom, muih ubat. Dia main habang ayat ni, dia main habang doa ni. Nampak benda ni, main habang lagu ni. Dia jadi syok kat tu. Tak sampai ke Allah. Ni orang panggil lekat alam malakut. Tu bukan benda mudah. Jangan kita main-main kalau kita bukan ahli. Kita kena ada tarbiyah perkara ni, perkara khusus yang dipilih oleh guru untuk memberikan amal-amalan kepada kita. Baik. Yang bahaya sekali, dia suruh mengaji dengan dia, orang lain jangan pergi mengaji dah. Loh, jalan banyak. Nak pergi kot lo start, pusing balik, pergi kot dia yang patah balik boleh. Nak pergi naik lebuh raya boleh. Turun pergi kot Pala Batas boleh. Nak pergi kot mana pun boleh. Tiba-tiba dia kata jalan ni, jalan lain tak kena. Salah lagu tu. Tu tak betul ya. Maknanya kita ni terima guru yang mentarbiah kita. Jangan kita kecil-kecilkan guru yang lain. Jangan kita pelekehkan guru yang lain. Tu ulama dulu dia pilih. Ni sebab dia faham daripada ni ada perkara yang fardu ain kena sampaikan, kena cerita semua. Ada perkara amal-amalan khusus diberi pilih. Dan ada amal yang rahsia ni untuk dia tak boleh cerita kat orang. Tok Isoleh dia kata, orang lah duk cerita mimpi jumpa Nabi dalam majlis umum. Tak boleh lagu tu. Membawa kepada orang taksub. Dia ceritalah dua tiga orang ni anak murid dia, dia faham. Dia kata aku mimpi juga. Tak boleh duk cerita lagu tu. Dia kata aku mimpi satu hari Rasulullah mari pegang tangan. Ada terowong bulat. Tok Guru terbang naik, bukan Rasulullah pimpin. Tok Guru masuk dalam terowong tu, naik terbang sampai di atas tu Rasulullah tunggu. Mimpi lah. Tapi dia cerita dalam kuliah dia pun. Ni dia mati pun kita cerita. Maknanya jangan perkara-perkara gitu dia cerita dengan perkara yang umum. Maka Rasulullah bagi hadiah Quran mah kat dia. Dan Rasulullah kata daun ni ubat segala ubat. Tiba-tiba mimpi dia kata kalau aku tahu daun ni aku barangkali pakai tak mengajak dia tok rumah dia. Rasulullah kata daun ni ubat segala penyakit. Pak dia jaga. Dia kata kalau aku dapat daun ni pakai tak mengajak boleh jadi tok rumah. Dia tak cerita dalam umum. Itu perkara yang khusus kena khusus. Itu kita kena ambil faham daripada apa yang disampaikan dalam kitab ni. Perkara yang dicerita oleh Allah kepada Rasul 3. Yang pertama kena sampaikan semua perkara agama. Yang kedua dirahsiakan. Yang ketiga diberi pilih seperti doa-doa dan amal-amal. Kepada siapa yang Rasul suka nak bagi, maka Rasul bagi. Kepada siapa yang Rasul tak bagi pun diharuskan bagi mereka itu. Habis. Kemudian kita berhenti di situ. Maka nyata daripada ini huraian bahawa sebarang yang diwahyi, yakni yang diwahyukan akan dia akan Rasul itu 3 bagai, yakni 3 bahagi seperti yang tersebut, yakni seperti yang kita bincangkan, yang kita muzakarah tadi ini. Kemudian mustahil lawannya lawan tabligh, iaitu menyembunyikan. Dalilnya insya-Allah panjang umur kita akan bincang pula di pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu
wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.